Dalam chapter yang ke-8 kemudian ni, dalam 20 muka surat, ini penting juga antara benda yang kita nak tahu, iaitu Ibn Hajar disebutkan beberapa zikir-zikir, amalan-amalan pelindung daripada gangguan jin. Yang ni penting lah untuk nak kita tahu pada musim-musim sekarang ni. Kalau tak, kadang-kadang amalan yang macam-macam yang tak ada berdasarkan daripada Quran Sunnah yang keluar kan, sedangkan ada dalam hadis-hadis. Okey, saya sebutkan beberapa, semua cuba hadam, cuba ingat dan cuba amalkan semampu yang boleh. Dalam ni dibawa banyak riwayat, dan kalau ada kelemahan pada sanad, Ibn Hajar akan jelaskanlah sama ada dia hadis tu mursal ke dhaif, terputus ke dan sebagainya. Okey, yang pertama sekali, antara amalan pelindung, zikir pelindung daripada gangguan jin. Sebab dia boleh, kalau jin membawa ta'un, maka dia boleh menyelamatkan kita daripada ta'un. Antaranya amalan membaca Fatihah dan Qul huwallahu ahad sebelum tidur, yang mana dalam hadis tu bagi tahu kita akan terselamat. Siapa yang baca sebelum kita tidur, kita akan terselamat dari semua benda kecuali mati. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnad dia, tapi hadis ni dhaif. Kemudian ada hadis lain, amalan lain, syaitan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Jadi ini semua boleh diamalkan. Baca kat rumah kita banyak-banyak Al-Baqarah. Tu yang paling malas kan, sebab ada 2 juzuk, 8 muka surat. Jenuh nak baca 2 muka surat. Yang semua asyik baca Yasin. Bukan salah nak baca Yasin, tetapi lebih tepat kalau kita, tujuan kita nak jauhkan daripada syaitan-syaitan, jin-jin yang jahat ni, bacakan Al-Baqarah, kerana itu lebih menepati sunnah Nabi dan lebih menepati fadilat yang kita nak capai tu. Kemudian 2 ayat terakhir Baqarah. Jadi kita baca Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, ayat akhir tu. 2 ayat terbaqarah ni kita baca, kalau kita baca 3 malam, maka rumah kita tidak didekati oleh syaitan. Yang ini ada hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan An-Nasa'i, dan hadis ini dinilai sahih oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Kemudian jangan lupa juga untuk membaca 10 ayat daripada Baqarah. 10 ayat daripada Baqarah ni, dalam hadis ni sebut rumah tidak akan dimasuki syaitan sepanjang malam hingga subuh, iaitu 4 ayat terawal Baqarah, ayat kursi, 2 ayat selepas dia, dan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. Yang ini hadis daripada riwayat At-Tabrani, tetapi sanad dia terputus. Kemudian kita baca ayat kursi sebelum tidur. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang membacakan ayat kursi sebelum tidur, dia akan sentiasa dalam peliharaan Allah dan tidak akan didekati syaitan sehingga subuh. Dan kemudian kita baca An-Nas dan Al-Falaq. Nabi pernah baca ketika sedang travel, masa tu angin kencang dan dikala gelap, yang sangat gelap. Dalam hadis riwayat Abi Daud, masa Nabi takut, dia takut ada gangguan daripada jin ataupun azab, yang dibaca An-Nas dan Al-Falaq ni adalah pelindung yang hebat. 3 kul. Ini semua antara fadilat yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian antaranya kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi sebut dia akan, kalimah ini siapa yang baca, dia akan jadi pelindung daripada syaitan sepanjang hari. Hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita baca la ilaha illallah 10 kali selepas daripada salat fajar, sebelum kita bercakap apa-apa pun, dia akan jadi pelindung daripada keburukan syaitan. Hadis ni riwayat At-Tirmizi, merupakan yang dia kata hadis hasan gharib. Sama juga kita nak masuk toilet, tempat-tempat yang paling banyak syaitan ni, bacalah bismillah. Siapa yang baca bismillah, Nabi kata dia akan terpelihara auratnya daripada jin. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian siapa yang masuk masjid juga baca a'udzubillahil azim biwajhil qadim wa bisultanihil qadim minasyaitanir rajim. Nabi beritahu syaitan akan tak berani kacau dia sepanjang hari. Itu hadis riwayat Abi Daud. Dalam hadis riwayat Abi Daud yang lain, Nabi SAW beritahu kalau kita keluar rumah dan kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Siapa yang baca, syaitan sebut dia tak berani nak kacau. Sebab Nabi kata hudi tawakufi tawawuqid, kamu akan mendapat hidayah, mencukupi sebagai pelindung kamu, dan kamu akan terpelihara. Kemudian siapa yang masuk rumah, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Banyak lagi. Ini semua antara amalan-amalan yang warid daripada hadis Nabi, sunnah Nabi SAW, yang boleh melindungi kita daripada syaitan yang dilaknat.
Tapi Ibn Hajar disebut satu perhatian yang penting. Yang kita kena tahu, ayat dan zikir ini hanya memberi manfaat kepada mereka yang bersih hatinya. Dan mereka yang ikhlas dalam bertaubat, mereka yang menyesal di atas segala ketelanjuran dan kekurangan dalam ketaatan. Sebaliknya Ibn Hajar beritahu, sebab zikir-zikir ni semua adalah penawar. Tetapi kalau dia kata asbab penyakit tu lebih kuat daripada asbab penawar, barangkali penawar itu tidak berkesan. Maksudnya kalau macam dia kata ubat tu kurang dos. Maksudnya kita punya maksiat ni terlampau banyak. Kita tak bertaubat, kita tak pernah istighfar. Zikir pun kadang-kadang tiba-tiba nak zikir, tiba-tiba takut nak zikir. Tiba-tiba setengah musim baru nak zikir. Dos yang zikir yang Nabi bagi tahu ni kita makan mungkin sikit sangat. Dos dia tak mencukupi nak merawat kekotoran hati kita ni semua ni, yang menyebabkan menarik daripada syaitan-syaitan yang mendekati kita ni semua. So make sure biar dos tu mencukupi. Biar, maksudnya zikir ni janganlah musim-musim, sikit-sikit kadang-kadang je, tapi lakukanlah sentiasa jadi amalan harian ni. Orang yang melazimi, Nabi kata orang yang melazimi istighfar, orang yang sentiasa baca zikir pagi dan petang, insya-Allah, yakin insya-Allah orang macam ni akan terselamat. Tapi kalau orang tu kadang-kadang wallahu taala alam, kalau Allah nak jaga dia, Allah boleh jaga, tapi dos dia masih lagi sangat kurang. So ambil perhatian semua dalam bab ni. Kan ada orang kata saya dah baca zikir tu Ustaz, tapi masih lagi affected. Tengoklah, mungkin tak cukup lah tu. Mungkin dia masih lagi kotor, zikir dia masih lagi kurang, ngaji pun jarang-jarang, kadang-kadang solat pun tak jaga. Macam mana? Syaitan masih lagi strongly boleh tarik dia. Bagi perhatian dalam bab ini. Okey, kita habis